Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Syukur, Alhamdulillah. Untuk kelas teori yang seterusnya, saya ingin berkongsi berkaitan dengan fire alarm system. Fire alarm system ini dia berbeza dengan alarm sistem domestik. Yang ni dia lebih kepada untuk pencegahan kebakaran, fire. Alarm sistem sama, cuma ni lebih kepada tentang kebakaran lah, iaitu fire alarm system. Dalam fire alarm system ni, dia punya panel dia kebanyakannya berwarna merah begini lah. Dia ada smoke detector, ada heat detector, ada break glass dan sebagainya lah. Ini sangat berbeza dengan domestic alarm system. Ni lebih kepada fire alarm system domestik. Nanti kita akan belajar pada minggu yang seterusnya. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya kita terus masuk kepada apa itu fire alarm system ataupun sistem penggera kebakaran dalam bahasa Malaysia dia. Okey, what is about tentang fire alarm system ni? Dia menerangkan tentang satu sistem yang terdiri daripada peranti pengesan kebakaran yang disambung kepada panel petunjuk kebakaran yang mengeluarkan isyarat penggera kebakaran. Okey, apa benda ni? Dalam bahasa mudah dia 3 benda je. Dia ada satu kita panggil input. Lepas tu dia ada satu blok proses. Dan yang ketiga dia ada satu blok output. 3 benda ni. 3 benda ni saja yang kita akan berkisar nak belajar untuk fire alarm system ni lah. Sama juga nanti dengan domestic alarm system, tapi ini saya fokus untuk fire alarm system. Okey, antara tujuan utama dia adalah berkaitan untuk mengesan kebakaran di peringkat awal, memberi amaran kebakaran, memberi amaran, ini mengesan tadi. Lepas kedua dia memberi amaran. Yang ketiga mencegah kebakaran daripada merebak. Okey. Pertamanya dia kata mengesan kebakaran peringkat awal. Apa yang dia tak dapat boleh bagi tahu? Sebab dalam input ni dia ada satu dipanggil SD, smoke detector dan juga heat detector. Bila dia kesan ada asap, smoke ni mengesan asap lah. Dia kesan asap ataupun dia kesan ada kepanasan, heat, dia akan bunyikan loceng. Jadi kita dapat mengesan awal lah. Kalau sistem tu dia ada water pump, sprinkler system, dia akan cuba memadamkan mana-mana kawasan yang ada sprinkler tu lah. Dia cuma mengurangkan dia merebak kepada satu keadaan yang lebih teruk. Cuma dia nak padamkan keseluruhan tak boleh lah di kawasan tu je. Dia sprinkler ni macam proses penyiraman pokok lah. Dia kalau tengok dia air dia keluar taklah sekuat mana, tapi boleh lah. Biasanya tempat yang ada sprinkler ni kawasan-kawasan yang berkapet, kawasan-kawasan yang ada terbakar, banyak asap lah. Dia tak macam tempat yang berminyak. Minyak kita boleh ada sprinkler. Ok, clear Seterusnya, fire alarm system ini dia terdiri kepada, tadi saya kata tadi tu, komponen-komponen ni ada 3 je. Pengesan, detector iaitu input, panel kawalan iaitu proses, dan penggera output dia. 3 panel ini sangat penting lah. Ingat, 3 input dia adalah BG, iaitu break glass. Kita kena pecahkan dia, baru dia akan loceng berbunyi. Yang kedua, ni pertama. Yang kedua, smoke detector, SD. Yang ketiga, heat detector. Okey, ni 3 benda, 3 input dia. Yang ni panel dia. Kotak panel ni lah tempatnya ada zone 1, zone 2, zone 3 dan sebagainya lah. Zone ni menentukan sama ada nak menggunakan zone mana. Contoh zone 1 menggunakan blok A, zone 2 blok B dan sebagainya lah. Output ni yang biasa kita tahu dia ada bell, ada apa lagi? Dia ada water pump. Dia ada benda-benda macam ni lah. Tak ada benda yang complicated je sangat. Yang complicated cuma di control panel sahaja. Ada input, ada proses, ada output.
Okey, untuk pengesan, kalau kita lihat di bahagian smoke detector, dia terbagi kepada dua, ionization detector dan juga optical detector. Okey. Lepas tu dia ada pengesan haba, heat detector satu je, dan break glass. Dua ini, smoke dan heat, dia berkonsep auto lah. Dia kesan, dia terus detect, dia bagi input kepada control panel sahkan betul ada berlaku sesuatu dan dia akan bagi tahu bell untuk berbunyi. Tapi untuk break glass, dia berbeza. Dia ni adalah satu sensor ataupun satu alat mekanikal yang berbentuk insani yang dia perlukan orang untuk tekan dia. Kalau kamu perasan, biji ni, kalau dia biasa di koridor dalam utama, pedestrian walk lah, tempat orang lalu, dia biasanya dia satu kotak warna merah dan di atasnya mesti ada bell. Lepas kamu pecah kaca ni, barulah bell ni akan berbunyi. Sebab litar ini dalam keadaan biasa, masih ingat kesemua sensor ini dia ada dua keadaan normal dia. Normally open dan normally close. Jadi bila kita buat amal ni, kita akan nampak di mana normally open dan di mana normally close. Jadi dalam keadaan biasa ini, litar itu dalam keadaan, contoh keadaan ni, bila kita tekan tu, dia dalam keadaan normally open. Biji ni dia dalam keadaan normally open. Dalam keadaan biasa tu, dia dalam keadaan normally open begini. Litar terbuka lah. Bila kamu tekan, pecahkan dia, barulah dia akan jadi, dia turun ke bawah, jadi normally close. Daripada NO, dia akan jadi NC. Kebanyakan juga begitulah konsep sensor ni. Okey. Yang dua saja auto, satu ini bersifat insani. Kalau kamu kena buat sendirilah baru dia akan berbunyi. Okey, kita move kepada sensor yang pertama, iaitu smoke detector ini. Smoke detector ni kalau kamu lihat, dia berbentuk, di konsep dia ionization detector. Ini rupa dia. Dia ada satu indicator lamp, LED indicator lamp. Bila dia kesan asap, dia akan mula blinking. Lagi banyak asap, dia akan lagi laju. Sampailah dia berbunyi, dia tak blinking, lampu dia terus menyala. Asap akan masuk dari lubang-lubang ni lah. Pengesan asap ni kita boleh guna banyak kali. Tapi pengesan haba biasanya sekali kali guna, dia akan cair. Ni konsep dia. Dia ada alpha source. Alpha source, kamu lihat di sini dia ada positif elektrod. Ni positif. Yang ni negatif ion. Okey. Positif, negatif ion. Yang ni positif ion, negatif ion. Okey. Yang keluar ini adalah alpha source. Alpha source ni, apa tujuan alpha source ni? Dia ini adalah mengeluarkan satu partikel yang bentuk ion lah. Bentuk ion ini yang mengakibatkan litar ini. Okey, litar ini sekarang ni dalam keadaan normally open ke normally close. Dia dalam keadaan normally apa sekarang ni? Dalam keadaan normally apa? Bila keadaan ini asap tak ada, di sini ada satu current detector di sini. Di sini dia punya alarm dia lah. Okey. Bila dalam keadaan asap tak ada, litar berkendali dalam keadaan normally open. Bila asap tu masuk dalam keadaan ini, litar ini akan menjadi normally close. Kebanyakannya begini, daripada normally open ke normally close. Ada juga keadaannya, sistemnya dia berubah daripada normally close ke normally open. Tengoklah, kadang-kadang manufacturer ni dia bertukar, tapi kebanyakannya dalam keadaan normally open, lepas tu dia akan jadi normally close. Jadi bila partikel yang tidak boleh lagi melalui ini, sistem ini akan jadi normally close. Dia akan bersambung. Kalau kamu lihat, yang ni positif, dia akan jadi positif, litar akan sempurna dan dia akan berbunyi. Ini untuk ionization detector. Kalau kita pergi kepada optical detector, lebih kurang sama keadaannya. Dia ada satu LED, tempat asap masuk. Okey, yang ni jenis optical. Kalau lihat, dia tembak macam laser lah, laser ni. Jadi bila asap masuk ini menyebabkan laser ini dia tak akan dapat sempurna lah. Dia akan ada distortion, pelemahan dan sebagainya, terputus.
Jadi bila keadaan terputus itulah litar ni akan berfungsi daripada sama ada normally open ke normally close ataupun normally open ke normally close ataupun normally close ke normally open. Tengoklah macam mana dia design sistem dia. Bila asap masuk dia ganggu, jadi litar tu akan trigger dan berbunyi lah. Okey, ini adalah untuk smoke detector. Seterusnya untuk heat detector. Heat detector ni simple je, sekali pakai bila dia melting di sini dia punya air chamber dia dengan diaphragm dia. Bila dia ni melting kena panas, dia melebur. Jadi dia dalam keadaan normally close, litar ini akan sempurna. Kontak ini akan bertemu, bercair dan dia akan jadi normally close. Bila normally close, dia akan bagi tahu ada sesuatu pada kita punya si control panel system lah. Okey, untuk seterusnya untuk break glass kan dia kata di sini ada yang kata press here, ada yang suruh pecah kan. Dia banyak konsep lah. Tadi break glass ni simple je keadaan dia. Dia dalam keadaan normally open, dia akan pergi kepada normally close. Bila awak pecahkan dia atau awak tekan je, bel di atas ni dia akan terus berbunyi. Bel akan terus berbunyi lah. Kalau awak pecah dia akan terus berbunyi. Ini untuk 3 benda saja yang kamu tahu dalam input dia. Untuk fire alarm system 3 benda ni saja. Dan fire alarm system ni kebanyakannya kita tak guna kat rumah. Dia guna kawasan-kawasan yang industrial building, commercial building yang banyak, yang kawasan-kawasan awam lah. Rumah kita ni kadang-kadang kita beli yang portable, contoh smoke dan juga heat lah yang pakai bateri ya. Jarang kita pakai konsep fire alarm di rumah lah. Rumah ni banyak pakai alarm sistem biasa saja. Okey, ini adalah signage lah kalau berlaku kebakaran. Tangga lah kawasan yang perlu kita gunakan berbanding menggunakan eskalator atau lift lah. Okey, ini pintu pencegah kebakaran atau pintu penang kebakaran. Pastikan sentiasa ditutup. Dia memang tahan kalis api lah, pintu kalis api. Okey, kita pergi kepada control panel pula. Control panel ini kalau kamu cuba lihat, dia ini ada di dalamnya terdapat satu sistem yang berkendali. Dia masuk dalam keadaan AC 240. Tapi kebanyakan dalam tu dia berkendali dalam keadaan DC 24. Ni 240 VAC, yang ni dia berkendali kebanyakan sensor dalam VDC. Input peranti pengesan kebakaran contohnya smoke detector, heat detector dan juga break glass. Output dia ada loceng, ada hydran, ada hose. Ini kebanyakan loceng lah. Penyambungan kepada balai bomba berdekatan. Okey, yang ni kebanyakan sekarang dah tak ada lah sebab dia kena sambung dengan GSM modul lah. GSM modul. Kebanyakannya selalu sistemnya lama-lama tak pakai dia. Dan kalau ada GSM dia kena ada line internet atau line telefon dan sebagainya lah. Kebanyakan dia beginilah 3 benda ni. Ada juga setengah tempat sambung tapi kebanyakan dia dah tak sambung lah. Okey, ini contoh rupa paras dia, control panel dia. Weatherproof punya rupa begini, yang normal begini. Apa beza utama dia kalau kamu lihat di atas ni saja. Dia macam ada awning dia. Memayungi supaya air tak masuk dalam ni lah. Dalam dia sama je. Dia ada emitter, ada voltmeter, ni zone dia. Yang ni zone dia. Ini indicator lamp dia. Sama je. Yang ni 2 zone je. Ni pun 2 zone. Yang ni air boleh masuk. Biasa yang ni letak di dalam bangunan. Yang ni kita bukan letak di luar bangunan sangat, tapi di kawasan-kawasan yang boleh kena air lah. Yang waterproof ni. Dan weatherproof. Ni contoh. Ni contoh Contoh yang ada lah. Nanti bila kita buat amal ni kita akan tengok. Dia ada satu blok untuk meter. Ada voltmeter, ada emitter. Menunjukkan bacaan incoming supply masuk. Lepas tu dia ada power indicator untuk AC on, AC fail, charger fail, battery fail, DC on, LED. Di sinilah indikator dia. Dia beritahu patutnya semua dalam keadaan okey lah. Lepas tu di bahagian seterusnya adalah isolated switch panel. Bell isolated, buzzer isolated, fuse isolated, alarm evacuate switch. Kadang-kadang bila kita nak test satu sistem tu, kita nak bunyikan dia punya bell, kita boleh isolatekan bell tu lah, tak bolehlah bunyi, cuma dia akan bunyi relay, ketik, macam tu je lah. Dan ni banyak guna relay lah ni.
carbon dioxide indicator. Ni special dia ada carbon dioxide indicator. Dan di blok bawah ni, ni yang paling penting lah. Ini the most important block yang kamu kena tahu. Kalau begini, kalau kamu tengok begini, yang 3 warna. Ada alam, ada fault dia, ada apa tu? Alam, zona, okey. Ada isolate zone. Okey, seterusnya kalau kamu lihat di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau macam ni dia ada 10 zone. Dia ada 10 zone. 10 zone ni kamu boleh design lah macam mana kamu nak buat. Okey, kat sini dia, ni saya kata Swiss. Setiap zone dia ada couple dia. Dia semua ada couple dia. Saya kata Swiss ni nak pilih kat mana dia punya. Swiss ni ada 4 keadaan lah. Isolate, normal, test fault, test alam. Lepas tu AC switch, ni indicator switch dia. Lepas tu host real pump indicator, duty, standby LED dan sebagainya. Water pump level dan sebagainya di sini. Okay, ini sebut sedikit lah tentang control panel dia, saya terangkan. Okey, dalam fire alarm system ni, dia ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Contoh tentang zone. Zone ini, katalah zone 1. Kamu boleh design dia, zone 1, kamu boleh letak smoke detector, kamu boleh letak heat detector, kamu boleh letak break glass. Contoh kami boleh buat begini. Zone 1 kamu kata kamu nak buat macam ni. Zone 1 untuk, katalah untuk blok bangunan blok A. Katalah blok B. Blok B kamu nak design lain sikit. Pakai zone 2. Tapi kamu nak asingkan, nak pakai smoke detector je. Semua nak pakai smoke detector je. Boleh juga. Maksudnya kalau lepas bila berlaku apa-apa, kamu akan tahu, oh kat sini ada berlaku di zone 2, di blok B. Katalah zone 3. Zone 3 ataupun ni blok C, bangunan lah. Zone 3 kamu nak pakai heat saja. Nak pakai heat je. Boleh, tak ada masalah. Ini semua bergantung pada design kamu lah. Cumanya bila kita buat begini, katalah zone 1 berlaku apa-apa, dia akan menyala di zone dekat LED tu. Ini dia pecahan-pecahan zone dia kan. Zone 1, zone 2, zone 3. Kalau berlaku apa-apa di zone 1, LED di zone 1 saja akan nyala. Kamu akan tahu, oh zone 1 ada berlaku apa-apa lah. Zone lain takkan ada apa-apa. Dia tidak akan menyala lah. Zone 1 saja LED dia akan menyala. Jadi tapi kamu tak tahu berlakunya adalah smoke yang problem ke, heat detector ke, ataupun break glass. Tak tahu sebab kamu campur. Kalau contohlah berlaku di zone 2, oh kamu tahu ini ada kebakaran smoke lah, semua smoke. Di blok ni semua smoke. Okey. Tapi macam mana kita nak tetapkan nak letak smoke ke heat? Senang je. Smoke, tempat yang smoke detector ni kawasan-kawasan yang kalau terbakar asap dia banyak. Contoh di library, di bilik kuliah yang banyak buku ke kan, yang ada kapet, ni guna smoke. Kalau yang nak guna heat pula, guna heat ni kawasan kalau terbakar api dia kuat. Kat mana macam tu, kafe ke, bengkel-bengkel ke, sebab tu nak letak ni bukan boleh sembarangan. Okey, break glass letak kat mana? Letak kat kawasan orang laluan, yang tempat yang berlaku tu. Kalau orang lalu orang nampak ada kebakaran, dia boleh pecahkan, dia boleh bagi tahu pada orang lain, maksudnya melalui dia punya bell lah. Dua benda ni dalam keadaan auto, break glass saja dalam keadaan manual lah, insani. Dalam komponen-komponen sistem ni dia ada test alarm system condition, test fault, normal, isolate condition, test lamp. Test lamp ni kita kena test semua LED ni nyala, dan kita kena test juga bateri. Kalau berlaku trip, sistem masih boleh berfungsi lah. Dia tidak akan down lah. Maksudnya bell semua boleh bunyi, apa-apa yang bersama dengan kamu punya panel, control panel, dia masih lagi hidup lah walaupun sistem dah trip. Reset switch ni, katalah tadi zone 1 dah berbunyi, bila kamu tekan reset tu, dia akan padam. Dia akan senyapkan keseluruhan semua. Katalah zone 1 menyala, zone 2 menyala, zone 3 menyala, reset, 3 zone dia senyap. Okay.
Kalau kamu nak contoh, kalau kamu nak buat testing, kamu nak guna isolate. Kamu boleh isolate, katalah saya nak test zone 1 saja. Kamu boleh isolatekan zone 2, zone 3 ni semua kamu boleh isolatekan. Jadi tak ganggu lah. Isolate ni asingkan lah. Okay. Ni checklist dia lah. Checklist dia. Pertama, bila sebelum kita buat, kita kena pastikan main supply dia nyala. 240. Test alarm condition ok, test swap condition ok, normal, isolate semua normal, test lamp normal, test battery normal, reset semua normal. Ok, sistem dalam keadaan ready. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena kenal pasti sebelum kita make sure yang benda ni kita dah install, kita kena test, barulah dia dalam keadaan normal sentiasa. Tapi dia kena calibrate. Biasanya 3 bulan, 6 bulan sekali kita kena test sensor ni berfungsi ke tak berfungsi. Itu dia panggil calibration. Calibration system, kita akan test bell dia ok tak ok dan sebagainya. Ini adalah sedikit perkongsian saya tentang fire alarm system. Jika ada apa-apa yang kamu tengok ok, ini contoh. Contoh, tadi kita dah tengok ni dia punya checklist dia. Yang ini dia punya output dia lah. Output dia. Ini simbol bagi load chain. Load chain tak ada apa, dia semua 2-wire system saja. 2-wire system, positif, negatif. 24 volt DC. Ini semua volt DC dah. Lepas tu dia ada sprinkler. Tadi sprinkler saya kata tu kalau berlaku kebakaran dan sebagainya, dia akan keluarkan air lah dari sini. Dia tidaklah dapat memadamkan api, tapi dia dapat mengurangkan merebak lah. Ada tempat ada tempat tak ada lah sprinkler ni. Okey, yang ni horn dia ataupun buzzer ataupun semakin horn lah. Kuat lah bunyi dia, sangat kuat. Simbol dia. Ada tempat pakai horn, ada tempat pakai load chain. Tengoklah, ada tempat pakai dua-dua sekali. Okey, untuk ini senarai semak untuk buat maintenance. Bila kita dah buat, dah lama pasang, 3 bulan, 6 bulan, kita kena buat. Test apa yang kita nak test? Tengok load chain, okey tak, bunyi lagi tak? Panel kawalan dia, test bateri dia, fuse okey tak? Card dia. Card ni apa kena buat? Card ni macam card, kalau kita main game dulu-dulu game TV tu, dia punya card tu kalau ada problem, kita boleh buka, kita boleh slot tu kita kena bersihkan guna pemadam kan, guna eraser kan. Ni benda-benda yang kita kena check. Pengesahan asap okey tak okey, pengesahan haba okey tak, horn bunyi tak, hydrant okey tak, hose okey tak, sumbat ke tak, pump jalan tak, lampu dia nyala tak. Ni semua kena test lah bila kita nak buat maintenance. Okey, itu saja untuk saya berkongsi tentang fire alarm system. Jika ada apa-apa yang nak tanya, boleh tanya di ruangan komen dan sebagainya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.